Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat kali ini melibatkan Najib dan anak beliau. Sebelum ini kita telah dengar bahwa Najib telah pun diarahkan membayar cukai pendapatan sebanyak Rm1,7 bilion oleh LHDN. Namun demikian, Najib telah membuat rayuan dan cuba untuk mendapatkan pembatalan penghakiman terus untuk saman tersebut ataupun arahan bayaran kembali 1,7 bilion tersebut. Saudara-saudara sekalian, hari ini berita buruknya ialah Najib sekali lagi gagal, atau dengan kata yang lebih mudah difahami, kalah di mahkamah apabila mahkamah sekali lagi menolak untuk mengenepikan permohonan Najib untuk mengenepikan penghakiman terus bagi membayar Rm1,7 bilion cukai pendapatan. Yang menjadi persoalan dan pertikaian netizen di mana-mana media sosial pada waktu ini ialah pertanyaan mereka, yaitu berapa kayakah Najib sehingga mempunyai nilai tunggakan cukai berjumlah 1,7 bilion. Bayangkan, kalau cukai pun dah berjumlah 1,7 bilion, kata para netizen, mereka menganggarkan berapa sebenarnya pendapatan Najib sebulan untuk waktu tersebut. Inilah yang mendorong para netizen membuat kajian sendiri untuk mendapatkan berapa sebenarnya pendapatan Najib. Karena untuk makluman Anda semua, pendapatan ataupun cukai yang dipotong itu atau perlu dibayar itu bukanlah jumlah pendapatan mereka, tetapi hanya beberapa peratus daripada jumlah pendapatan bulanan atau jumlah hasil atau jumlah kekayaan seseorang itu. Sebahagian kecil. Jadi yang sebahagian besarnya itu kita pun tak tahu. Karena cukai pendapatan saja 1,7 bilion. Baik, apa sebab Najib gagal penghakiman terus tersebut? Dan adakah ini akan menyebabkan Najib akan muflis? Dan untuk makluman Anda semua, kalau Najib muflis bermaksud beliau tidak akan dapat bertanding lagi dalam pilihan raya kalaupun beliau dibebaskan daripada penjara. Selain itu, beliau akan kehilangan kelayakan untuk bertanding atau memegang apa-apa jawatan kalaupun beliau keluar daripada penjara untuk mana-mana jawatan kerajaan. Inilah yang menyusahkan hati para penyokong Najib. Kerana kalau Najib mampu bayar, tak apalah. Tapi kalau tak mampu bayar, dia akan diisytiharkan bankrupt atau muflis dan tak boleh bertanding dalam mana-mana pilihan raya. Mahkamah Persekutuan hari ini memutuskan bahawa mengutip cukai adalah fungsi berdaulat kerajaan. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak rayuan Najib Razak dan anaknya Muhammad Nazifuddin untuk membatalkan penghakiman terus terhadap mereka bagi menyelesaikan kira-kira 1,7 bilion ringgit cukai pendapatan yang belum dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Bayangkan, kata netizen, kalau 1,7 bilion itu digunakan untuk pembangunan negara, kata mereka, berapa banyakkah yang boleh dibangunkan di Malaysia, kata mereka semua. Dan kalau dinilai-nilailah 1,7 bilion itu, berapa buahkah sekolah yang boleh siap, dan berapa hospital yang boleh siap, dan berapa banyak rumah ibadat yang boleh siap, kata mereka lagi. Namun demikian, yang kita rasa simpati ialah Najib sudahlah di dalam penjara, dapat berita pula gagal ke tepi penghakiman terus, dan mungkin akan diarah membayar dengan segera 1,7 bilion tersebut. Dari mana Najib nak dapat duit 1,7 bilion itu? Kita pun tak tahulah. Ketika membacakan keputusan sebulat suara panel rayuan, Hakim Nalini Padmanathan berkata, prinsip bayar dahulu, bincang kemudian, tetap berkuat kuasa, dan sesiapa yang berhutang kepada LHDN mesti menyelesaikan jumlah tertunggak sebelum merayu kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan. Saudara-saudara sekalian, nampaknya kali ini Najib kalah lagi dengan
semua hakim yang mendengar rayuan ini sebulat suara menolak keputusan untuk cubaan Najib mendapatkan pembatalan ataupun mengenepikan penghakiman terus tersebut. Mengutip cukai adalah fungsi berdaulat kerajaan, kata ketua kepada hakim ataupun panel hakim, iaitu Nalini Padmanathan. Beliau berkata, Seksyen 106 dalam kurungan 3 Akta Cukai Pendapatan diwartakan Parlimen membolehkan pengutip cukai dilakukan tepat pada masanya. Nalini berkata bahawa Seksyen 1063 dalam kurungan 3 adalah berperlembagaan kerana ia tidak melanggar perkara 5, 8 dan 121 Perlembagaan Persekutuan. Panel rayuan yang dipengerusikan Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim dan ia juga disertai Hakim Besar Malaya Zabidin Diah dan Hakim Mahkamah Persekutuan Mary Lim dan Abu Bakar Jais. Najib dan Nazifuddin mendakwa bahawa penghakiman terus yang dikenakan terhadap mereka menafikan hak mereka kepada perbicaraan yang adil. LHDN sebaliknya berhujah bahawa pihak yang terkilan tidak berhak untuk membentangkan pembelaan walaupun terdapat isu-isu yang memerlukan perbicaraan. Penghakiman terus diperoleh apabila mahkamah membuat keputusan kes berdasarkan afidavit tanpa mendengar keterangan saksi dalam perbicaraan penuh. Keputusan hari ini membenarkan LHDN untuk meneruskan prosiding notis kebankrapan yang dikeluarkan kepada Najib dan Nazifuddin 2 tahun lalu. Pada Julai tahun 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Bache memutuskan bahawa Najib perlu membayar 1.69 bilion kepada LHDN untuk tahun penilaian dari 2011 hingga 2017. Pada tahun yang sama, Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Zaidi Ibrahim yang kini menjadi Hakim Mahkamah Rayuan memerintahkan Nazifuddin, seorang ahli perniagaan, untuk membayar RM 37.6 juta cukai yang tertunggak dari tempoh yang sama. Pada 9 September 2021, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Hakim Abdul Karim Abdul Jalil yang kini menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan kedua-dua Hakim Mahkamah Tinggi tersebut. Saudara-saudara sekalian, apa-apa keputusan melibatkan Najib berkaitan dengan pembayaran cukai ini adalah dirisawi dibimbangi akan menjadi duluan kepada mana-mana kes. Jadi oleh sebab itulah adalah amat bertepatan keputusan daripada penghakiman ini, kerana jangan-jangan nanti kalau Najib berjaya menepikan penghakiman terus ini akan pula digunakan sebagai duluan kepada kes-kes yang akan datang. Selain itu, tepatlah bahawa LHDN mempunyai prinsip yang tak akan berubah sampai kiamat, yaitu prinsip bayar dulu, bincang kemudian. Jadi, saudara-saudara sekalian, yang paling menyedihkan Najib Tun Razak ini bukan kerana beliau gagal ke tepi penghakiman terus bayar RM 1.7 bilion itu, tetapi apa yang dia dapat ialah, yang paling menyedihkan ialah keputusan hari ini membenarkan LHDN untuk meneruskan prosiding notis kebankrapan yang dikeluarkan kepada Najib dan Nazifuddin 2 tahun lalu. Makna kata, Najib sudah diberikan prosiding notis kebankrapan. Kalau ianya sampai ke peringkat yang paling akhir sudah, bermaksud Najib memang tak boleh tanding dalam mana-mana pilihan raya sekalipun atas sebab bankrupt atau muflis. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.